selepas saya melahirkan, saya rasa badan saya penat sangat. Saya rasa pening kepala, tak boleh tidur. Saya dengar baby menjerit tapi saya tak rasa nak pegang dia. Tak tahu kenapa. Kemurungan selepas bersalin ia adalah satu keadaan di mana ibu-ibu selepas bersalin, selepas masuk dia waktu 2 minggu ke atas, akan mengalami perubahan kepada emosi mereka. Kalau mengikut peringkat datangnya gangguan ini, selepas saja bersalin, peringkat awalnya ialah kita panggil postpartum blues. Postpartum blues ini hanya berlaku 2 minggu yang pertama. Kalau dia berterusan lebih daripada 2 minggu, itulah yang menjadinya postpartum depression. Semua orang suruh saya, kenapa tak susukan baby tu? Dia nangis, dia lapar. Tapi saya tak boleh. Saya rasa diri saya macam tak boleh nak pegang dia. Perasaan tu macam benci pun ada sebab bingitlah dia menangis macam tu. Lepas tu semua orang macam pelik. Kenapa macam ni? Saya pun tak boleh nak cakap apa. Dia orang paksa juga saya bagi, tapi saya tak boleh. Lepas tu suami saya kata tak apalah, kita bagi dia susu formula lah. Tapi saya memang tak boleh nak pegang. Saya pegang sekejap pun macam dah rimas lah. Tambah kalau dia menangis tak berhenti tu kan. Ada juga sebelum mereka sampai ke tahap yang lebih serius, mereka dah mula membenci anak-anak itu. Merasakan anak itu sebagai satu beban. Dan apabila dah sampai ke tahap begitu, yang kita paling risau, masuk pula dipanggil peringkat ketiga, iaitu postpartum psychosis, di mana ibu itu sudah mula celaru pemikiran mereka. Dah mula dengar suara gaib, dah mula ada kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar, yang tidak rasional dalam pemikiran mereka. Kalau mengikutkan definisi daripada WHO ataupun American Psychiatric Association, dia mempunyai banyak tanda-tanda, dan tanda yang paling utama ialah perubahan pada emosi, lebih kepada emosi sedih. Tetapi sebelum emosi sedih itu datang, selalunya ibu-ibu ini dalam masa 2 minggu yang pertama sudah mula ada tanda-tanda resah, gelisah, risau. Kerana apa? Mereka sudah mula merasakan bebannya sebagai seorang ibu, terutamanya pada ibu-ibu yang baru kali pertama melahirkan anak. Tapi ini juga boleh berlaku pada ibu-ibu yang setelah melahirkan anak yang kali pertama, mungkin kali kedua, kali ketiga pun boleh merasai yang sama keresahan, kerisauan. Saya memang malam tak boleh tidur sampai pagi kadang tu. Kalau makan pun saya tak lalu, semua saya tak nak. Rimas, semua orang macam saya nak marah aja. Ibu-ibu itu sudah nampak ada masalah tanda-tanda tidak mampu untuk menjaga bayi mereka. Oleh kerana pertama sekali mereka keletihan. Untuk pemakanan, anak-anak selalu memerlukan susuan 2 jam sekali. Jadi bayangkan kalau ibu terpaksa kena bangun tiap-tiap kali 2 jam. Akibatnya daripada itu, ibu tak cukup rehat dan tidak cukup tidur. Suami saya lah yang mengasuh dia semua. Sudah sampai balik rumah kan, masa tu saya masih juga macam tu. Tak boleh tidur malam. Bila dia menjerit, menangis pun saya memang benci rasa. Selain daripada itu, ibu dah mula hilang tumpuan, tidak mampu untuk berinteraksi dengan orang-orang sekeliling. Ada kali ibu itu lebih jadi pendiam dan tidak bergaul lagi dengan orang. Semasa mereka mengandung, hormon-hormon yang ada terlalu tinggi, dan setelah bersalin, hormon itu telah turun dengan mendadaknya sekali. So, punca yang pertama ialah hormon itu yang berubah. Bila hormon itu berubah, dia mengganggu gugat emosi ibu tadi. Ibu yang tidak bersedia dari segi sosialnya, dari segi sokongan keluarganya, dari sokongan suaminya, dari segi kewangan mereka dan sebagainya.
Jadi kalau itu jadi kebebanan diorang, jadi akibatnya setelah mendapat anak tu mereka merasa lebih bertambah lagi bebannya. Masa tu mungkin faktor usia juga kot. Dengan masa tu muda lagi, sekarang dah berumur dan tekanan kerja juga saya rasa, persekitaran macam tu lah. Ibu ini mungkin juga sebelum mengandung kali pertama ataupun setelah mengandung kali kedua dan sebagainya, mereka ada sejarah-sejarah sebenarnya masalah psikologi. Suami saya pun rasa saya ada masalah. Dia pun bincang dengan keluarga kot. Dibawa saya pergi hospital balik check. Dalam bidang perubatan jiwa, kita buatkan assessment namanya keadaan atau kedudukan mental state dia. Jadi kita akan tanya tentang mood dia, perasaan dia, kita akan tanya tentang ingatan dia, kita akan tanya tentang upaya dia membuat sesuatu penilaian. Akan memberi kita satu gambaran sebab antara sejarah dan juga mental state finding tadi akan melengkapkan upaya kita untuk buat diagnosa yang lebih baik. Kita tengok sama ada keadaan state diri dia tu pucat ke ataupun keadaan yang tidak cukup tidurnya, lesunya dan sebagainya, kita buat juga physical examination. Peringkat rawatan yang pertama, sekiranya sudah sampai ke tahap kemurungan yang dipanggilkan penyakit, memang kita kena mulakan rawatan ubatan. Ya, kita ada ubatan-ubatan yang dipanggilkan ubat untuk lawan kemurungan ataupun antidepresan. Pergi hospital, doktor bagi saya ubat lah, bagi kaunseling. Tapi saya mula-mula saya tak nak terima lah apa yang dia cakap tu kan. Dia tak rasa, dia tak tahu saya rasa sakit. Macam mana, apa perasaan saya, saya pun tak nak cakap lah. Rawatan yang kedua yang mesti kita lakukan ialah terapi minda. Sebab selalunya apa yang berlaku dengan insan atau pesakit ini ialah dalaman mereka yang rapuh, dalaman mereka yang mudah tergugat tadi. Dari segi pemikirannya, dari segi kepercayaannya, dari segi nilainya, dari segi peribadinya dan sebagainya tadi, atau sikap mereka. Lama juga treatment, dalam 6 bulan macam tu. Lepas tu pelan-pelan saya pun bolehlah. Saya tengok anak saya, kesian kat dia juga kan, dah lama tu makan ubat semua, pergi kaunseling lagi. Suami dengan keluarga pun support saya. Setiap orang ada spiritualnya. Dia tidak mengira mengikut agamanya, tetapi kepercayaan rohaninya kuat dari segi sesuatu bidang agama tadi. Kita kena perkuatkan yang itu. Sebab itulah pemegangnya daripada seseorang insan yang mungkin jatuh jadi masalah yang berat seperti membunuh diri ataupun mencederakan anak dan sebagainya. Lepas 6 bulan tu saya ongoing treatment semua. Saya tengok wajah anak saya, saya tengok suami saya penat, anak nombor 1 saya pun kurang kasih sayang dari saya pun rasa kesian mereka kan. Jadi saya pun cubalah kan, saya pun rasa sayang kat dia. Pelan-pelan saya pun buat layan dia macam biasa, susukan dia, bagi dia makan. Dah okey lah, dia pun happy lah sekarang. Baby pun tak ada meragam, saya pun okey. Jangan simpan, sembunyikan masalah itu. Keduanya, kepekaan kita semualah, terutamanya suami dan ibu bapa. Kalau ibu bapa dan suami peka, insya-Allah ibu itu tidak merasakan mereka menghadapi perjuangan itu bersorangan. Dan yang paling utama sekali, bagaimana nak kenal tanda-tanda awal yang berlaku. Itu yang kadang-kadang kita lihat. Seorang ibu yang sebelum ini mungkin tenang orangnya, mungkin tidaklah mudah, orang kata nak marah, suddenly berubah nak jadi marah, suddenly berubah nak jadi
tak tentu arah, risau tak tentu pasal, dan kemudian dah kurang pula bercakap. Itu tanda-tanda awal yang menunjukkan adanya dah terganggu emosi tadi. Kalau boleh jadi masyarakat yang prihatin dan memberi sokongan, bukannya masyarakat yang menokok nambahkan masalah kepada ahli keluarga tersebut. Kalau dah kita mengalami kemurungan tu, kita kena banyak bersabar, kita kena ingat suami kita, anak kita perlukan kita. Jadi kita kena minta support dia lah. Family lah terutamanya kena support wanita ni. Wanita ni jangan stres sangat. Kalau kerja tu jangan terlampau pentingkan kerja, badan jangan penat. Kalau kerja rumah tak mampu nak buat, kena minta pertolongan. Jangan diam je, jangan simpan dalam hati. Sebab semua orang pun perlukan satu sama lain kan. Kita tak boleh buat semua sendiri.